Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya nak share berkaitan dengan pemunculan kredit. Pemunculan kredit ni kita berikan kepada pelajar degree daripada lepasan diploma, sama ada diploma UiTM, diploma daripada Kolej Bersekutu UiTM ataupun IPTA. Selain daripada itu, contoh daripada matrik, politeknik, SPTM dan juga IPTS tak dapat pemunculan kredit. Untuk semester ni dan seterusnya, PA terlibat dalam proses pemunculan kredit. Untuk pengetahuan semua, UiTM Kedah, Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Kedah telah membangunkan satu sistem kita panggil CEMS, yang mana sistem ni akan membantu proses pemunculan kredit. Okay, so kalau siapa nak view, boleh tengok dekat sini ada video pengenalan sistem. Nanti saya share link, saya share lah senarai semak ni. Okay, kita tengok carta alih proses pemunculan kredit. Okay, first kali mari kita mula dengan PA menerima borang pemunculan kredit dan pelan pengajian. Student akan submit borang PC. Borang PC ni adalah output daripada CEMS tadi. Student akan isi di CEMS. Kemudian tu lepas dia orang isi, dia punya output dia tu dia orang kena bagi dekat PA. Dia orang akan bagi juga dengan transkrip peperiksaan dan juga pelan pengajian. Step kedua, PA membuat semakan permohonan PC. So kita sebagai PA kita akan semak betul tak betul diisi tu. Kemudian tu kita akan key in maklumat PC di dalam SIM menu 1.8.1. Ini kita kena buat untuk setiap student dan setiap subjek yang dia dapat pemunculan kredit. Okay, kemudian tu PA akan mencetak slip PC mandu SIM. PA memohon pelajar untuk tanda tangan. PA tanda tangan, last sekali, slip PC dan borang disimpan oleh pelajar dan PA. So, dia melibatkan PA dan pelajar sahaja. Okay, next, kita tengok step yang pertama tadi. Penasihat akademik menerima dokumen yang diperlukan oleh pelajar. So, kita ada 3 dokumen. Borang permohonan pemunculan kredit, cetakan CEMS, lengkap berserta tanda tangan pelajar. So, maksud dia kalau student tu dia tak sign, kita kena return. Bagi kat dia balik, so dia sign, kita baru dia bagi semula yang dah ditanda tangan, baru kita boleh proceed. Okay, ini contoh borang permohonan pemunculan kredit, output daripada CEMS. Okay, so ni ada maklumat BA 243 ni dia punya program degree dia, ada maklumat peribadi, tanda tangan pelajar. Okay, so make sure ada tanda tangan kat sini lah, tanda tangan student tu. Okay, ni rupa dia lah, rupa bentuk borang pemunculan kredit tadi. Okay, ni contoh pelan pengajian. Pelan pengajian ni adalah pelan pengajian yang diambil daripada CEMS. Okay, kat sini ada sikit nota. Okay, sila rujuk kod khusus yang mendapat pencapaian kredit seperti dipaparkan. Pastikan kod yang mendapat PC adalah kod yang sama dan telah diisikan pada borang permohonan pencapaian kredit. Okay, kalau tengok dekat pelan pengajian ni, ada subjek yang dapat PC. So kita check tengok yang dapat PC kat sini ni, yang kat pelan pengajian ni, sama tak dengan yang dalam borang ni. Okay, ini kita buat in detail. Tapi sebagai brief dulu, kalau kita nak kira tu, yang dapat PC tu ambil yang diluluskan, lepas tu tambah dengan yang colour biru. Kotak biru ni PA kena check balik. Dia kadang dia ada outliers dalam sistem. So kita fokus dekat yang biru ni untuk kita luluskan ataupun kita tak luluskan. Okay, so yang PC tu, jumlah yang PC tadi ditambah
dia kena sama dengan jumlah yang diluluskan kat sini sampai dengan yang gain. Okey. Yang kedua, sila rujuk dalam pengajian asal yang diberikan oleh koordinator program. Yang ketiga, pencalonan kredit bagi bahasa ketiga hanya diberikan kepada pelajar diploma yang telah lulus kod TMC dan PAC sahaja. Okay, bahasa ketiga selain daripada itu, pelajar perlu mendaftar semula di semester 1. Okay, maksudnya kalau sebelum ni student tu dia pernah ambil Jepun ke, bahasa Jepun, bahasa Perancis, dia nak sambung kat UiTM Kedah, dia tak boleh dapat pencalonan kredit sebab degree kat Kedah ni cuma ada bahasa bahasa Arab dan juga Mandarin sahaja. Jadi yang kalau dulu dia ambil Perancis, diploma, degree dia kena ambil, dia tak dapat pencalonan kredit lah, dia kena ambil balik Mandarin dengan Arab. Tak dapat pencalonan kredit lah. Okey, pelajar baru adalah wajib mendaftar kumpulan kelas seperti yang dipaparkan. Okay, tengok dekat kelas ni kumpulan KBA 243 2B. So dia kena ambil yang 2B ni lah. Untuk semester first semester dia register nanti. Okay. Pelan ujian ni tak terpakai jika terdapat kursus yang gagal pada semester berikutnya. Okay. So maksud dia kalau ada ni untuk sem depan kalau dia fail subject tu sem ni, dia kena ambil sem depan lah, walaupun dalam plan ni dia tak ada sem ni, subjek yang dia fail dia tak ada dalam sem depan. Jadi dia kena bawa lah. Okey. Nombor 6, pastikan anda mengira semula jumlah keseluruhan jam kredit. Okey, kita teruskan. Ini contoh salinan keputusan transkrip yang diterima. So, student kena submit dekat PA academic mini transcript. Ini kalau student dia tak grad, tak combo lagi, so dia kena minta daripada HEA. Dekat HEA, universiti ataupun kampus diploma dia. Okay, ni sebelah kanan ni yang official transcript, ini yang dia dapat lepas dia combo. So, untuk nak buat proses pencaluran kredit ni, PA cuma cuma terima 2 jenis transkrip ni sahaja. Okay, kalau let's say student dia bagi ni contoh statement of examination result. Ni result for Excel setiap semester. Per semester. Okay, ni tak diterima lah. Okay. Yang kedua, transkrip akademik membuat semakan permohonan. So, kita kena nak semak ni, kita kena make sure dia punya kod ISM dia, degree dia memang betul dengan student tu, new registration. Pastikan pada telah melengkapkan semua maklumat pelajar seperti yang diperlukan. Pastikan pada telah menandatangan borang beserta tarikh. Okay. Pastikan ketiga-tiga ruangan ini telah diisi. Okay, ruangan, jam kredit, grade, itu diluluskan ataupun tak diluluskan. Ini kena ada isi macam ni lah. Okay. So yang diisi ni bersama-sama dengan KP. Jadi KP akan guide lah diisi untuk HB 171 ni. Ni subjek diploma yang kod diploma yang setara dengan kod degree yang dapat pencalonan kredit bagi subjek kat degree tu. Okay, semua ni sudah mestilah dalam sistem tu. Okay, so make sure ketiga-tiga kolom ni ada isi. Okay, kemudian tu. Okay, ni sematkan pelan pengajian. So make sure student dibagi pelan pengajian yang diambil daripada sistem. Okay, so kita nak tengok kat mana, nak tengok apa dekat pelan pengajian ni, kita tengok dekat course ni. Make sure dia punya kod degree dia sama. Kod diploma ni kita tengok dekat academic mini transcript dia. Diploma yang dah ambil dulu lah. Okay. Kemudian tu, pengesahan borang pengecaluran kredit. Okay, so bila kita tengok borang pengecaluran kredit ni, macam ni. Okay.
PA perlu menyemak setiap kod khusus yang dinyatakan mengikut nota tertera pada ruangan diluluskan ataupun tak diluluskan. Okay, yang tujuh kita dengan nota diluluskan kod layak PC. Diluluskan ni maksud dia kod kod degree ni layak dipohon pengecualian kredit. Maksud dia tak perlu ambil. Kalau diluluskan. Tak diluluskan ni maksud dia student tu kena ambil. Ni tiada PC berikut ini. So, dia kena ambil lah. Dalam sepanjang pelajar di degree tu dia kena ambil. Okey, contoh kod ISM adalah setara dengan kod MGP 162 yang telah diambil satu diploma. Paparan nota menunjukkan diluluskan. Maka kod MGP 420 yang dekat degree ni dia dapat pengecualian kredit. Dia tak perlu ambil lah masa degree. Kod ELC 51 tidak diluluskan. Kenapa? Sebab dia tak dapat PC. Okey. Tips penasihat akademik boleh menyemak jumlah kod khusus yang layak. Ini saya dah cakap tadi. Okey, so bila tengok dekat sini, kat borang tadi, dia ada yang kotak biru ni dia tak ada diluluskan ataupun tak diluluskan. So, yang ni yang PA kena isi. Okay, nak isi dia. Dia ni sekejap manakala 4 kod khusus yang tiada pertolongan diluluskan adalah kod yang perlu diberi perhatian oleh PA. Bagi memastikan kod ini layak PC, PA perlu menyemak transkrip pelajar. Okay, that's why kita suruh student submit transkrip pelajar. Jika kod diploma yang setara telah diambil, maka pelajar layak untuk dapat PC bagi kod tersebut. PA perlu menandakan diluluskan pada kotak ini. So, kita kena check. Kita kena check manually lah ni. Untuk subjek ni dapat tak PC. Okay, ni based on transkrip yang dia bagi. Kita dapat satu kod khusus HRM 533 yang dipaparkan tidak diluluskan, tidak lulus. Ini adalah kerana pada tak mencapai syarat dan grade minimal bagi kod program yang diambil. Okay, dia ada setengah kod yang dia ada syarat minimal. Walaupun dia dah pernah ambil masa diploma, tapi sebabkan dia tak memenuhi syarat minimal, dia tak boleh dapat PC. Maksud dia kena ambil sekali lagi. So, yang tu yang PA kena check. Okay, nak tengok kat mana? Okay, ni ada panduan. Tengok student kita tu, student program apa. Okay, kalau student BA 243, untuk kod HRM 533, dia kena ambil at least B. So, kalau dia dapat B minus, kita kena tulis kat situ, tidak diluluskan. BA 246, ni ada 4 lah, 4 program untuk 4 kod khusus ni. Kita kena semak. Untuk minimum, syarat minimal kita dapat pengecualian kredit. Okey, seterusnya kita kena masukkan hasil daripada yang kita tanda lulus tak lulus tu dalam SIM. Okey, ni dekat senarai semak ni ada cara untuk nak masukkan. Nanti boleh tengok. Saya tak klik dah. Kat sini. Mas ni maklumat kod khusus. Ada menu cara nak isi. Okey. Okay, so inilah cara dia, kita masukkan nombor pelajar. Nanti klik search, view. Lepas tu kita klik je dekat subjek yang dapat isi tu. Okey. Okey, lepas tu kalau tengok dekat senarai semak ni ada satu lagi nombor 6. Okay, lepas dah settle PC, kita kena kemaskini maklumat kod khusus yang dapat pengecualian kredit tu dekat menu SIM 1.3.1. Kod khusus bahagian hadapan. Jadi kita kena tambah sebelum kita buat yang nombor 6 ni, kod subjek yang kita ambil untuk part 2 tu tak ada dalam sistem. Dia tak boleh nak register, dia tak appear. So, kita kena isi dekat 1.3.1 kod khusus yang bahagian 2. Mana yang tak dapat PC tu, kita kena klik lah untuk kod khusus bahagian hadapan. Kita tengok dekat ni, YouTube ni.